Lonjakan rangsangan pertumbuhan ekonomi impak daripada tata kelola baik setiap kementerian. Perinciannya bersama Syamimi Saripan ketika ini langsung dari Dewan Rakyat. Syamimi. Tata kelola baik melibatkan perancangan, pelaksanaan dan agihan tugas oleh setiap kementerian bagi memastikan merangsang pertumbuhan ekonomi negara yang stabil serta konsisten. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli menyatakan agihan tugas secara berstruktur itu bagi memastikan setiap kementerian menjalankan fungsi yang lebih telus dan berkesan. Ini kali pertama sejak bertahun-tahun MOU yang banyak. Kita menyaksikan bahawa pertumbuhan ekonomi negara dari satu suku ke satu suku berlaku dalam 3 suku berturut-turut yang tak pernah berlaku. Kemiskinan paling rendah, kenaikan gaji lebih tinggi daripada sebelum ini, pertumbuhan ekonomi, momentum baik, inflasi paling rendah. Jadi dekat bahagian mana Paguh yang kata bahawa rakyat tidak ada keyakinan, sedangkan kita lihat sedikit demi sedikit keyakinan itu telah pulih, termasuklah juga dengan kemasukan pelaburan-pelaburan. Dalam pada itu, mekanisme pengasingan kuasa dan tugas antara Kementerian Kewangan dan Kementerian Ekonomi bagi memastikan amalan semak dan imbang dilaksana dalam kelulusan projek perbelanjaan pembangunan DE. Jelas Rafizi tanggungjawab dalam aspek kelulusan projek DE termasuk urusan penapisan kos dan siling peruntukan tertakluk di bawah bidang kuasa Kementerian Ekonomi. Manakala Kementerian Kewangan bertanggungjawab dalam urusan perolehan serta penyediaan aliran tunai tahunan berdasarkan kelulusan yang telah diberi unit perancangan ekonomi yang kini diletakkan di bawah Kementerian Ekonomi. Penyusunan semula bidang kuasa berkenaan dibuat bagi menjamin semua urusan aliran tunai, kutipan cukai, perolehan serta perbelanjaan telus dan berintegriti. Baik, seterusnya 16 perjanjian perdagangan bebas FTA serta 62 perjanjian penggalakan dan perlindungan pelaburan dua hala dikuatkuasakan. Dalam masa sama, beberapa FTA baru dalam proses rundingan bersama negara terlibat. Setakat ini Malaysia telah menguatkuasakan 16 FTA dan 62 IGA. Pada masa kini Malaysia sedang merundingkan FTA baru seperti berikut. Malaysia EFTA Economic Partnership Agreement ataupun MIPA, iaitu perjanjian perkongsian ekonomi di antara Malaysia dengan negara-negara Persatuan Perdagangan Bebas Eropah, merangkui 4 buah negara iaitu Switzerland, Norway, Iceland dan Liechtenstein yang sedang dirundingkan semenjak 2014. Malaysia dan UAE pada Mei 2023 telah mengumumkan persetujuan untuk memulakan rundingan perjanjian perkongsian komprehensif. ASEAN-Canada Free Trade Agreement adalah rundingan perdagangan bebas di antara Kanada dan negara-negara ASEAN, termasuklah Malaysia yang telah mula dirundingkan semenjak 2021. Bagaimanapun, dua rundingan FTA belum dimuktamad melibatkan rundingan Malaysia dengan Kesatuan Eropah dan Republik Korea. Malaysia masih bersifat terbuka berhubung perkara itu dan sedang meneliti kos serta faedah buat negara dalam jangka masa panjang. 4 SOP berkaitan perlombongan unsur nadir bumi REE telah diputuskan. Ini termasuk penetapan perlombongan NRREE daripada lempung jerapan ion bagi menghasilkan RE karbonat yang tidak melibatkan penghasilan bahan radioaktif, selain penggunaan kaedah perlombongan secara in situ leaching yang tidak melibatkan pembukaan kawasan yang besar. Penetapan kaedah pemantauan yang teratur dan berkala termasuk pembinaan telaga pemantauan bagi mengesan sebarang pencemaran kepada sumber air bawah tanah. Keempat, keperluan untuk penyediaan kajian kesan kepada alam sekeliling ataupun EIA sebelum kelulusan bagi menjalankan aktiviti perlombongan boleh diberikan. SOP berkenaan telah dipersetujui untuk digunapakai oleh Mesyuarat Jawatan Kuasa Penyelarasan Pembangunan Industri Mineral Oktober lalu. Ia dibangunkan berdasarkan SOP perlombongan NRREE yang digunapakai di Mukim Kenering, daerah Hulu Perak.
Dewan Rakyat turut diberitahu sebanyak 44 kes aduan diterima berhubung dengan peruntukan cuti bersalin setakat 31 Oktober lalu. 28 daripadanya merupakan aduan berasas dan majikan terbabit diberi peringatan selain tindakan pembetulan telah pun diambil. Kes berkenaan juga diselesaikan melalui pematuhan majikan dengan pemberian kelayakan tempoh cuti bersalin 98 hari kepada pekerja. Majikan yang didapati tidak mematuhi peruntukan tersebut telah dinasihatkan untuk membuat tindakan pembetulan dan sekiranya gagal, kertas siasatan akan dibuka untuk tindakan pendakwaan atau kompaun dengan denda maksimum sehingga RM50,000 jika disabit kesalahan. Baik, ketika ini Dewan Rakyat sedang berhenti rehat seketika dan akan menyambung kembali perbahasan mengenai rang Undang-Undang Perbekalan 2024 pada pukul 2.30 petang dan sekian perkembangan dari Dewan Rakyat dari sungai hingga ke segara. Palestin pasti merdeka. Kembali bersama Hazal. Syamimi Saripan, terima kasih. Berita tengah hari berehat seketika kembali selepas ini.